يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فما يهديه من بعد الله أفلا تذكرون صدق الله العظيم. Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad, orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan yang disembah, lalu Allah menyesatkannya di atas ilmu, dan Allah mematrikan pada telinga dan juga hatinya, dan dijadikan pada pandangannya itu penutup. Siapakah yang dapat memberi petunjuk kepadanya setelah daripada Allah menyesatkan? Apakah mereka tidak berfikir? Surah Al-Jasiyah ayat 23. Yang saya hormati, saya lagi kasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, para ustaz, alim ulama, seluruh barisan kepimpinan masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dihimpunkan kita malam ini untuk meneruskan kerja buat kita, insya-Allah pada muka surat ke-78. Perbincangan kita pada malam ini dalam bab yang ke-18, muka surat 78 daripada kitab kitab yang kita sebut sebagai penenang jiwa, Mukasyafatul Qulub, yang ditulis oleh Hujatul Islam, tak lain tak bukan ialah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bab ke-18 dan juga bab ke-18 muka surat 78, tajuk dia keutamaan kasih sayang. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk syurga selain pengasih. Bahkan kita selalu mendengar sepotong hadis yang biasa kita dengar, tak lain tak bukan hadis yang selalu kita sebut tentang kasih sayang. Hadis ini datang daripada seorang sahabat yang terkenal. Antara kita membincangkan ialah kasih sayang. La yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Hadis daripada Abu Hamzah. Hadis yang pendek yang biasa kita sebut. Abu Hamzah ni, tuan-tuan, ialah nama kunyah bagi Anas bin Malik. Anas bin Malik. Anas bin Malik ni salah seorang khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkan 2286 hadis. Anas bin Malik ni gelarannya lah Abu Hamzah. Hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dan hadis ini hadis yang kuat, rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Anas bin Malik ini antara sahabat yang berdamping dengan Nabi. Dan ibu kepada Anas ni pernah memohon Nabi berdoa agar Nabi berdoa untuk Anas bin Malik ni 3 perkara, iaitu kaya, banyak anak, dan juga panjang umurnya. Sebab itu doa Nabi itu mustajab. Kalau kebun tamar orang setahun sekali berbuah, tetapi kebun Anas bin Malik 2 kali setahun. Yang keduanya, umur dia panjang, mencecah 99 tahun. Yang ketiga, anak dia ramai. Kalau kita lihat kepada kitab Hadis 40 Imam An-Nawawi, di awal-awal ada cerita tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik ni anak dia 99 orang. Antara doa yang mustajab yang mana ibu kepada Anas bin Malik ini
memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu apabila sebut tentang kasih sayang merupakan agenda yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kasih sayang juga merupakan kemuncak daripada yang kita panggil kemanisan ataupun kelazatan, yang dikata halawatul iman. Iman tu jadi manis. Antara yang disebut oleh Rasulullah, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Orang yang apabila dia dah dapat 3 perkara ini, iman dia dah dipanggil manis. Iman dia dah rasa sangat manis. Yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila orang ini tidak ada yang selain daripada Allah dan juga Rasulnya yang lebih dikasihi daripada kedua-duanya. Allah dan Rasul itu keutamaan. Itu martabat yang paling tinggi dalam meletakkan al-mahabbah yang kita cerita tempoh hari dalam bab al-mahabbah, kasih sayang. Yang keduanya ialah apabila disebutkan oleh Nabi lagi, wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dan tak seorang itu cinta kepada sahabat dia, tak lain tak bukan cintanya kerana Allah. Maknanya cinta itu terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyarat. Yang ketiga ialah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu an yughzafa finar. Atau kama qala, dia benci untuk kembali kufur, melakukan kesilapan, kesalahan, maksiat, sebagaimana bencinya dia dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka di tengah-tengah tu ada dia disebutkan ialah kasih sayang antara seseorang kepada seorang yang lain, yang mana merupakan ikatan yang terbaik yang membawa kepada perkara-perkara yang nanti kita lihat, iaitu datangnya kasih sayang, datangnya ithar, lebihkan orang, tidak ada hasad, tidak buruk sangka, terikat kepada al-mahabbah, kasih kepada seseorang itu kerana kasihnya itu terikat kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan masuk syurga selain pengasih. Ini yang disebutkan, yang diikat di atas sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Dan bila disebut perkataan Ar-Rahim, dia menjurus kepada sifat beriman. Ar-Rahman sifat pemurah Tuhan. Yang beriman Allah bagi, tak beriman Allah bagi. Bahkan yang tak beriman Allah bagi lebih banyak daripada orang beriman. Yang paling kaya ni orang yang beriman atau tidak atas muka bumi? Yang tak beriman. Orang yang beriman, yang kuat sembahyang, itulah dia. Naik motor, magak dah patah, starter dalam bakul. Itu dia. Sebab apa? Sebab Allah nak beri yang beriman itu sifat sayang, sifat kasih. Ar-Rahim wa kana bil mu'minina rahimah. Dan kepada orang-orang yang beriman Allah sangat kasih. Allah nak beri akhirat yang lebih baik dan lebih kekal abadi sifatnya. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tiap-tiap kami pengasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah pengasih orang yang menyayangi dirinya sahaja, tetapi pengasih itu orang yang menyayangi orang lain seperti menyayangi diri sendiri. La yuhibbu, yang disebut tu tadi lah, la yu'minu ahadukum, maksudnya tak sempurna imannya setiap kamu itu hatta, dia mari hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai tahap dia kasih kawan dia sama macam dia kasih diri dia sendiri. Kemuncak daripada ini yang kita panggil ukhuwah. Dalam surah Al-Hujurat disebut innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau kita tutup perkataan innama al-mu'minuna ikhwatun, ayat ni lengkap pada sudut grammarnya, nahunya. Tapi bila mari innama, dia mari uslubut takhsis. Yang dikatakan beriman mesti bersaudara. Bila bersaudara mesti beriman. Bila beriman asasnya ini yang disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Syaratnya mestilah bihablillah, Islam. Tak boleh sayang kawan kita kerana hartanya, kerana peribadinya,
Kerana apa yang kita nak itu bukan yang bersandarkan kepada Islam. Syarat asasnya kasih mestilah Islam. Bila Islam, syarat dia mestilah akidah. Bila akidah, itulah asas pertautan yang disebut ikatan akidah yang membezakan di antara seorang dengan seorang yang lain. Sebab tu ikatan darah itu tidak membawa apa-apa pun. Nabi sayang pak saudara dia Abu Talib. Abu Talib ni sangat sayang pada Nabi. Tapi ketika nak meninggal, dia mati di atas agama berhala. Nabi sayang sangat. Allah templak Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta, kau tak boleh beri petunjuk wahai Muhammad orang yang kau kasih. Petunjuk tu milik Tuhan. Kerja kita ialah menyampaikan. Sebab tu nama lain bagi peperangan Badar ialah Yaumul Furqan. Hari dibezakan. Pertembungan di antara keimanan dan kekufuran. Sebab itu dalam peperangan Badar, pertembungan adik-beradik, anak bapa, saudara mara, sepupu sepapat dalam peperangan Badar. Sayyidina Abu Bakar bertembung dengan anak dia sendiri. Mus'ab bin Umair bertembung dengan adik dia sendiri. Gelaran Abu Ubaidah Al-Jarrah, Al-Jarrah maksudnya mengheret. Gelaran Al-Jarrah itu Abu Ubaidah dalam peperangan Badar, dia tak cari orang lain, dia cari bapa dia. Bapa duduk dekat kumpulan Abu Sufyan. Dia cari bapa dia, dia heret bapa dia, dia bunuh bapa dia, dia heret baling dalam telaga. Pertembungan sekarang ini bukan pertembungan darah adik-beradik, pertembungan di antara iman. Asas dalam menentukan kasih sayang itu kerana Allah. Asas yang besar, yang cukup besar. Akhirnya dia akan menjadikan kita ini peringkat yang paling tinggi, al-ithar walau kana bihim khassasah. Walaupun diri sendiri itu susah, tetapi rasa kasih pada sahabat itu melebihi daripada segala-galanya, hatta diri sendiri. Dalam peperangan, seorang sahabat itu tercedera. Dia minta air. Datang kawan bawa air. Tiba-tiba dengar orang nombor 2 panggil, aku juga nak air. Nombor 1 kata pergi yang kedua. Bila pergi yang kedua, dengar ketiga kata nak air. Nombor 2 bukan dia kata aku dulu, dia kata pergi yang ketiga. Pergi yang ketiga mati, balik semula yang kedua mati, balik yang pertama pun mati. Ketiga-tiga tak boleh minum air walaupun cedera parah. Dalam peperangan, melebihkan sahabat daripada diri kita sendiri. Kasih cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini asas yang cukup besar yang Nabi lakukan bila sebut innama, sesungguh-sungguhnya. Yang dikatakan beriman itu bersaudara yang diikat pancangan daripada akidah la ilaha illallah. Dan apabila yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah pengasih orang menyayangi dirinya sahaja, tetapi pengasih itu orang yang menyayangi orang lain seperti menyayangi diri sendiri. Rasa ambil berat orang lain itu akan menyebabkan kita ini berusaha bersungguh-sungguh untuk apa? Berkongsi segala-galanya, lebih-lebih yang bernama kebaikan. Macam kita dengan anak kita, dengan isteri kita, kita yakin kita nak pergi syurga, mesti kita ada letak satu keyakinan nak bawa mereka juga ke syurga, kerana kasih sayang itu mendahului apa yang kita sebut sebagai usaha nak bawa mereka bersama. Begitu juga dengan sahabat kita, begitu juga dengan sahabat kita yang bukan Islam. Kerana Islam ni rahmat untuk sekalian alam. Islam ni bila rahmat untuk sekalian alam, bahawa Islam ialah agama perkongsian, agama dakwah, agama rahmat. Dia akan sesuai untuk semua orang, keadaan masa dan apa jua keadaan. Sebab itu kita kena al-iblagh, menyampaikan. Dia tak boleh kebaikan itu kita kongsi duduk seorang-seorang, kemudian kita masuk syurga seorang-seorang. Tak boleh. Kan? Ini bukan Syiah, tuan-tuan. Syiah dia taqiyah. Taqiyah ni dia sorokkan. Sorokkan apa? Sorokkan keyakinan dia. Syiah. Sebab dia tak yakin dengan agama dia. Orang kata Syiah ni mazhab. Dia bukan mazhab, dia agama lain, sesat dan menyesatkan. Anak-anak kita dekat universiti tu jaga elok-elok. Gerakan ini cukup berbahaya. Ada seorang Syiah tu,
Dia belajar sains politik je, belajar UI dulu. Payah nak jumpa dia, pergi rumah dia raya, dia lari keluar. Satu hari bertembung juga. Isteri saya kata, bang, dia tak solat Jumaat ke? Nak solat Jumaat apa? Syiah mana solat Jumaat? Saya kata kat dia satu perkara je. Kalau betul Syiah kau itu, mari kita duduk bincang. Takkan kau masuk syurga, aku neraka? Kalau Syiah kau betul. Dia tak boleh nak bincang sebab dia tidak boleh berkongsi kebenaran tersebut berbeza dengan Islam. Kenapa kita Islam pada malam ni? Ini keyakinan yang kita pegang bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan bila kita dah yakin, kita akan sampaikan pada orang lain. Maka akan terikatlah kasih sayang yang kita tautkan dengan dakwah kepada orang lain akibat daripada kasih sayang. Saudara kita, jiran kita yang tidak Islam, berapa kali kita sampaikan kebaikan, kebenaran Islam. Dalam kita membawa perkara ini ialah asasnya ialah kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan erti menyayangi diri itu menyayangi dari seksa Allah dengan meninggalkan maksiat serta bertaubat di samping taat dan ikhlas. Erti menyayangi orang lain adalah tidak menyakiti seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Muslim adalah orang yang menjaga tangan dan lisannya terhadap orang lain, di samping itu juga menyayangi binatang dan tidak menyeksanya. Bukan saja di antara manusia, bahkan kepada binatang. Sepotong hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini Nabi menyebut uzzibat imra'atun fi hirratin. Seorang perempuan itu diazab oleh Allah sebab seekor kucing. Fi hirratin habasatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar. Hiya la hiya at'amatha wa saqatha id abasatha la hiya tarakatha ta'kulu min hashashil fil ard. Muttafaqun alaih. Hadis yang kuat, muttafaqun alaih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Seorang perempuan diazab oleh Allah sebab seekor kucing. Ialah kucing, tuan-tuan, bukan pergi sekolah pun. Ada orang diuji dengan kucing yang jahat. Letak kat mana dia boleh cari makanan. Ini kelebihan kucing. Kucing ni Allah jadikan kadang-kadang ujian pada kita. Subhanallah. Kucing dia jahat. Dikurung, akhirnya mati, tak diberi makan. Sebab itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kucing ni jangan buat pasal, tuan-tuan. Hebat. Dulu masa kecil saya bela kucing, suka bela kucing. Keluarga suka kucing. Tapi bila kucing ni makan ayam, masalah lah. Tapi jangan seksa dia. Buanglah tempat-tempat yang dia selamat. Biar dia cari makan sendiri. Hadis ini beritahu, kalau kita tak nak bela kucing, jangan kurung, jangan tak beri makan. Kita bebaskan dia, biar cari makan sendiri. Di atas muka bumi Allah adalah rezeki dia. Kucing ni saya buang jauh mana pun dia balik rumah. Akhirnya tumpangkan pakcik balik Melaka. Sebulan dia balik rumah. Dia pandai balik rumah. Daripada Melaka balik Muar sebulan. Kucing pandai balik rumah, tuan-tuan. Kadang-kadang anak kita rumah tak kenal. Kucing tahu balik rumah sebulan. Dia balik tu kurus sikit badan dia. Dia boleh balik rumah daripada Melaka balik ke Muar 1 bulan. Bila dah balik rumah, mak pun sian sangat, sayang pula nak buang, belalah sampai mati. Nak ceritanya, kadang-kadang Allah uji kita dengan binatang. Sebab itu, dengan binatang ini ada ihsannya. Fa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha. Kalau kamu menyembelih, perelokkan sembelihan kamu. Kalau nak sembelih haiwan, jangan tunjuk parang depan dia. Makruh. Bila sembelih binatang A, jangan beri tunjuk binatang B, tutup kalau boleh. Tapi pada hari ini benda-benda ini kurang sangat dijaga. Kan? Sebab itu kaedah yang terbaik yang ditunjukkan oleh Islam. Dan bila menyembelih tu, haiwannya macam mana, keadaannya macam mana, parang tu macam mana, ketajaman macam mana. Kadang-kadang yang sembelih tu parang bergigi macam gergaji. Parang yang tajam itu dia tidak memerlukan kekuatan orang yang menyembelih itu banyak.
Kerana ketajaman parang itu memudahkan keadaan, bagaimana haiwan itu, itulah kali terakhir nyawanya akan diambil. Ketika itu pun Nabi kata, fa ahsinu dhibha, perelokkan sembelihan kamu. Bagaimana hebatnya Islam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari orang berjalan di tengah jalan, dia kehausan. Apabila terjumpa sumur ataupun perigi, terus dia turun dan minum. Ketika naik, dia melihat anjing menjulurkan lidah kerana kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini kehausan seperti aku tadi. Sepatutnya dia berikan anjing itu minum. Legalah anjing itu. Sepatutnya dia berikan anjing itu minum. Legalah anjing itu dan bersyukur kepada Allah, sehinggalah Allah mengampunkan laki-laki itu. Mereka berkata, ya Rasulullah, adalah pahala bagi kami bila berbuat baik pada binatang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, pada setiap yang berhati baik ada pahalanya. Maknanya sahabat bertanya kepada Nabi, kalau kepada binatang macam mana? Setiap perkara yang baik itu, yakinlah di sana ada balasan Allah Subhanahu wa taala. 2 hari lepas seorang dia tanya saya lepas kuliah dekat Taman Tun, Ustaz, kalau saya sedekah, saya wakaf untuk mak atas nama mak, ayah dapat tak? Tuan-tuan, atas kertas mak atau ayah apa saja, itu semua formaliti saja, prosedur biasa. Tapi yakinlah, apa saja yang baik anak buat, mak ayah akan dapat. Sebab itu doa kita yang diajar dalam surah Al-Isra, kita gunakan dalam sembahyang kita. Luar sembahyang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Cantik doa ini. Ya Allah, ampunkan dosa aku dan dosa kedua orang ibu bapa aku, dan rahmatilah ya Allah dua-duanya seperti mana mendidik aku masa kecil. Rabba kama rabba. Sebab itu diberikan kebaikan, pahala di atas apa yang kita didik anak masa kecil, sehingga anak tu solat, anak itu baik, anak itu tutup aurat, anak itu jadi anak yang soleh, anak itu bersedekah. Apa saja yang baik membawa kepada pahala kepada ibu dan ayah yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Ini yang disebutkan kesan daripada amalan-amalan. Anak ini hasil daripada penterbiahan Rabba kama rabbayani saghira, kerana mendidik dengan agama Allah, diberikan satu nilai dan nilai itu berkekalan, dan bila kita mati, ya salam, sampai kepada kita kiriman anak yang cukup banyak kepada kita. Dan sebab itu apa saja yang baik, niat yang baik berserta dengan niat yang baik kepada Allah dan cara dia bersesuaian dan tidak bercanggah dengan syariat, maka kita akan dapat pahala. Seperti mana hadis Nabi menyebut, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang buat satu sunnah, perbuatan yang baik, maka bagi dia pahala, dan pahala orang yang buat, yang ikut dia sampailah hari kiamat. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizruhu man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang buat satu perbuatan yang tak baik dan kerja itu diteruskan, maka dosa bagi dia dan dosa orang yang buat sampai hari kiamat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu bila kita putuskan satu perkara, kena berhati-hati. Hari itu 3 hari lepas saya sempat berjumpa dengan Ustaz Ahmad Yahya. Saya tanya dia, Ustaz, enactment yang diluluskan di Dun Kedah macam mana cerita sebenarnya? Tuan-tuan tak tengok persidangan, tuan-tuan tak tengok rang undang-undang itu. Tapi antara perkara disebut di situ ialah enactment syariah. Bila sebut syariah, rujuk kepada kamus, ialah syariah ini ialah apa? Peraturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diambil dalam tu arak, zina, satu lagi apa? Tak silap saya, merompak. Tapi tak disandarkan kepada hudud. Dalam Islam ada 4 saja. Ta'zir, diyat, qisas, hudud. Bila sebut hudud, dia tetap hak Allah, tak boleh kita mengubah dan sebagainya. Tetapi dia mengambil sikit, tutup sikit dan tak ikut. Jadi sebab pembangkang tidak bersetuju sebab dia tidak menepati syariat.
Apa yang dibentangkan itu sebagai tempelan saja, diambil nama syariat, diambil perkataan hudud, tapi bukan hudud dalam Al-Quran. Bila tak setuju, keluarlah macam-macam. Tapi nak ceritanya, kalau kita setuju, bila Ustaz Ahmad Yahya bentang dalam dewan, apakah hudud, apa kisah dan sebagainya, ada yang bercakap, sudahlah, jangan kuliah. Subhanallah. Sebab nak menerangkan hukum Allah itu. Nak balik ni, jangan terang kat hukum. Terima tak terima? Bila tengok muka dia, bila terangkan, ada yang rasa pucat juga bila terangkan tentang hukum. Maka yang di Pertuan Dewan kata, kita tak payah angkat tangan, mengundi, tulis siapa yang setuju. Adun mana, setuju atau tidak. Secara bertulis, orang tak tahu. Akhirnya ramai yang bersetuju, sedikit yang membangkang, maka diluluskan. Kalau ini diluluskan, diguna pakai, selagi tak digubal, hakim yang tak pasal-pasal, dia mendapat dosa di atas apa yang diluluskan dalam dewan itu sendiri. Benda ni besar, tuan-tuan. Termasuk dalam bab mengubal, meminda peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang ada iman, dibaca, diterang, ini hukumnya, apa kesan dia kalau tak ikut? Wa na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu bila almarhum Ustaz Ishaq Bahrum sebut, dia kata kalau boleh teater legenda tu janganlah dikeluarkan lagi. Kasihan orang yang dah mati. Saya ingat lagi dia sebut macam tu. Sebab orang dah meninggal, kita ulang balik dia punya cerita, yang buka aurat, yang pegang isteri orang, yang pegang macam-macam lah dalam cerita. Tiba-tiba kita ulang, menambah beban orang yang telah meninggal dunia dan telah berpindah ke alam barzah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Menakutkan. Kalau kita tengok judi, kalau kita tengok arak, mungkin orang yang luluskan tu dah meninggal dunia, tapi orang masih berjudi, masih minum arak. Apakah hukumnya? Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini yang menakutkan. Waman sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi. Untuk yang baik, lahu falahu ajruha. Untuk kerja tak baik, Nabi kata fa'alaihi. Sebab tu kalau doa, li. Kalau doa tak baik, fa'ala alaik. Bahaya tu. Bagi dia je lah dosa. Dosa tersebut, dosa orang yang buat sampai hari kiamat. Kita yang mati tak pasal-pasal akan menerima beban di atas apa yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Sebab itu begitu juga kita dengan anak kita, tuan-tuan. Anak kita ajar dia solat, kita dah meninggal dia solat. Kita ajar benda yang baik, tutup aurat, kita dah meninggal dia tutup aurat. Begitu juga sekiranya anak yang kita tinggalkan, kita tak didik dia kepada agama yang baik, bila kita meninggal, dia akan mengirimkan api-api ke dalam alam barzah untuk kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini maksud yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kepada haiwan itu tersebut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, pada satu malam Umar berjalan, tiba-tiba beliau berjumpa dengan orang yang bimbang akan kecurian. Lalu Umar berjumpa Abdurrahman bin Auf, lalu ditegurnya, apa yang engkau bawa saat ini wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, aku bertemu dengan orang-orang yang bercerita padaku ketika sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga kerana selalu terjadi kecurian. Marilah bersamaku menjaga mereka. Anas berkata, keduanya lalu pergi menjaga orang yang bimbang pada pencuri itu hingga terbit fajar radhiyallahu anhu memanggil, wahai penduduk Rufqah, salat, hingga keduanya melihat mereka bangun dan berangkat. Demikianlah kita mesti ikuti para sahabat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memuji mereka dengan firman-Nya, belas kasihan antara mereka, sedang mereka jelas mengasihi sesama muslim, semua makhluk dan ahlu zimmah. Ataupun kita sebut bagaimana Umar tunjukkan ada orang mengadu, dia sebagai ketua negara berlaku kecurian. Umar mengambil inisiatif dia sendiri, dia menjaga sampai pagi kat rumah orang tu. Bila jumpa sahabat ni kata apa? Apa yang kau buat wahai Amirul Mukminin? Anas bin Malik bertanya. Aku jaga rumah orang ni, dia mengadu. Marilah sama dengan aku. Maka dia pun sama-sama menolong, menjaga. Dengan erti kata lain, dia buat hirasah. Dia buat hirasah, rondaan. Ini yang disebutlah walaupun makhluk itu ahlu zimmah, walaupun dia kafir.
Sebab itu kena ingat. Antara hadis yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sebut, antaranya apabila Nabi nak kirim Muaz bin Jabal pergi ke Yaman, dia kata, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Hadis ni hadis hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ketika nak menghantar Muaz sebagai gubernur, gubernur ke Yaman, lalu Nabi kata kepada Muaz dengan perkataan yang pendek, ittaqi da'watal mazlum. Takutlah kamu doa orang kena zalim. Sesungguhnya orang kena zalim ni di antara dia dan Tuhan tidak ada hijab. Doanya mustajab. Kadang-kadang dia bukan berlaku hari ni. Kan? Kalau dia bernama manusia, dalam hadis yang lain, walau kana kafiran, walaupun dia kafir. Dengan haiwan tak boleh, dengan manusia tak boleh, manusia yang kafir tak boleh, dengan manusia beriman kita bunuh dengan jumlah yang banyak. Bukan seorang, dua orang, banyak. Syria, cuba tengok video Syria, bayi-bayi disembelih macam tu je. Jahatnya Syiah ni, jahatnya tentera Bashar, yang dibakar hidup-hidup, ditimbus sampai perah kepala je. Perah leher ni dia suruh sebut la ilaha illa Bashar, tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Yang kena tanam sampai perah kepala ni bukan takut. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, ditimbah dengan tanah. La ilaha illa Bashar, la ilaha illallah, ditimbus sampai tak berbunyi, menemui syahid, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dibakar hidup-hidup disuruh sebut dan sujud kepada Bashar, tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Tiba-tiba tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dibakar, ketika terbakar badannya itu, mulut masih lagi menyebut la ilaha illallah. Orang Melayu, orang Islam. Tuan-tuan, Syria ni Ahli Sunnah wal Jamaah 84%, Syiah 6% saja, 4% Kristian, yang lain Yahudi, jumlah yang minoriti. 84% Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana diperlakukan kepada umat Islam hari ini di Syria, begitu juga yang dilakukan pada tahun 1982 oleh bapa pada Bashar al-Assad, Hafiz al-Assad. 1982 membunuh 46,000 penduduk Hama. 46,000 dibunuh oleh Bashar al-Assad punya bapa. Bashar al-Assad lagi dahsyat, sekarang sudah lebih hampir 300,000 rakyat yang dibunuh. Bukan seorang, dua orang, bulan puluhan, ratusan ribu, tuan-tuan. Nak ceritanya bahawa ianya satu perkara yang cukup besar, apatah lagi yang bernama rahmat dan kasih sayang. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lain, perkara-perkara yang berlaku. Apa yang digambarkan dalam kitab ini, satu perkara yang sangat kecil yang kita prihatin dapat pahala, apatah lagi perkara yang besar, namanya maksiat yang dilakukan secara terang-terangan. Apabila kita rasa kasih dan sayang pada sahabat dan saudara mara kita, macam manakah tindakan dan perasaan kita? Kadang-kadang ada orang doa kunut nazilah pun bila kita baca untuk sahabat kita di sana, ada yang tak setuju. Berdoa untuk orang yang kena seksa, dibunuh, kita tidak setuju. Bukan kita nak mengorbankan nyawa kita, sekadar berdoa. Kalau kita mampu, kita beri lebih. Kadang-kadang keterikatan kita kepada akidah kita, kepada sahabat kita di sana begitu jauh, begitu jauh. Diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu bahawa dia melihat lelaki tua sedang mengemis. Umar menegurnya, alangkah lalainya aku, telah ku ambil tenagamu di waktu mudanya, namun kini ku sia-siakan engkau. Lalu Umar perintahkan agar orang tua itu diberi wang dari Baitul Mal. Umar Al-Khattab, banyak berita cita-cita yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab. Antaranya Umar angkat sendiri, Umar angkat sendiri guni gandum. Apabila dia melihat bagaimana keadaan, betapa lalainya dia sebagai Amirul Mukminin. Dan Umar pernah menyebut, kalaulah keldai mati ketika aku memerintah, nescaya Allah akan tanya, mengapa keldai mati wahai Umar di zaman engkau? Keadaan jalan tak elok ke? Sehingga Umar menyebut, alangkah baiknya kalau aku seekor burung. Beratnya. Dan Umar sendiri, tuan-tuan, meninggal ditikam oleh siapa?
Abu Lu'lu'. Siapa Abu Lu'lu' ni? Orang Parsi, tuan-tuan. Parsi ni apa, tuan-tuan? Parsi daripada Iraq. Iran tu Parsi lah. Cuma bila dia belah tu, Iraq dengan Iran. Kubur Abu Lu'lu', tuan-tuan balik tengok internet boleh tengok lah. Tengok kubur dia kat mana. Kubur Abu Lu'lu' ini berada di Iran. Kubur ini dipuja, dibuat makam hebat, dia tulis Abu Lu'lu' pejuang agung sebab dapat membunuh Umar Al-Khattab. Inilah Abu Lu'lu', Majusi. Majusi. Dipuja oleh orang Syiah hari ini kerana berjaya membunuh Umar Al-Khattab. Siapa yang buka Parsi, tuan-tuan? Umar Al-Khattab lah. Tahun berapa? 23 Hijrah. Umar yang buka Parsi. Parsi dikalahkan oleh tentera Islam di zaman Umar Al-Khattab, dibuka. Antaranya Parsi inilah Majusi yang menyembah berhala. Raja dia punya hebat, duduk di atas singgasana, dia perbuat daripada emas. Siapa nak jumpa raja kena sembah macam tu, meniarap, tak boleh angkat kepala, disembah. Tiba-tiba dikalahkan di zaman Umar Al-Khattab. Tuan-tuan masih ingat ketika Nabi nak berhijrah, antara yang nak bunuh Nabi siapa? Surakah bin Malik, betul? Surakah nak rejam Nabi 3 kali, jatuh, kuda terbenam kaki masuk dalam tanah. Surakah kata tak mungkin, Muhammad ni orang biasa, dia dijaga oleh kuasa yang luar biasa. Maka inilah yang berlaku. Maka kata Nabi, wahai Surakah, kaifa bika idza tasawwarta bisiwari Kisra? Bagaimana engkau wahai Surakah bin Malik yang hitam, negro, Habsyah, orang Habsyi, negro, Surakah bin Malik ni, tetapi pemburu yang cekap. Ketika itu tak perlu Islam lagi. Dia perlu Islam ketika Makkah dibuka dalam Fathu Makkah. Bagaimana engkau wahai Surakah kalau aku kalungkan dengan gelang dan mahkota daripada Raja Parsi, Kisra yang disembah. Tapi dengan satu syarat, engkau rahsiakan perjalanan aku pergi ke Madinah. Ketika tak Islam lagi, dia balik. Tetapi di zaman Nabi dia tak dapat Parsi. Di zaman Abu Bakar Parsi tak jatuh. Di zaman Umar Al-Khattab Parsi jatuh. Ketika itu Surakah bin Malik dah tua. Ketika itu dikumpulkan ghanimah, maka Umar menyebut alayya bis Surakah, alayya bis Surakah, bawa pada aku Surakah bin Malik. Ketika itu sudah tua. Lalu Umar ambil mahkota dan juga gelang Raja Parsi yang mengaku sebagai Tuhan. Umar pakaikan kat kepala Surakah bin Malik. Umar kalungkan di tangan Surakah bin Malik yang kurus, yang hitam. Itulah dia orang negro. Menangislah Surakah bin Malik. Sahabat-sahabat bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, menitis air mata Surakah bin Malik. Inilah yang dijanjikan oleh Nabi ketika berhijrah. Aku nak membunuh Rasulullah dengan ganjaran 200 ekor unta yang bunting. Tiba-tiba Nabi janjikan aku mahkota yang dipakai oleh Raja Parsi yang menyembah api. Pada hari ini 23 Hijrah, Parsi jatuh di zaman Umar Al-Khattab. Inilah keyakinan yang disebutkan. Dan apabila ini kita tengok, dia ada kena-mengena bagaimana perjalanan yang begitu jauh yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar sendiri merasakan bahawa apabila melihat orang itu sudah tua, ketika muda dulu engkau berikan segala-galanya ke dalam Islam, perjuangan, pengorbanan, dan hari tua aku patut menjaga engkau. Lalu Umar perintahkan agar orang tua itu diberikan baitul mal, bantuan. Kerana apa? Ini tanggungjawab negara kerajaan Islam kepada orang-orang yang patut diberikan kebajikan ke hari tuanya. InsyaAllah tuan-tuan, setakat itulah untuk malam ni. Mudah-mudahan pada masa akan datang kita dapat sambung lagi dalam bab keutamaan kasih sayang. InsyaAllah kita akan berjumpa dengan kisah tak sampai tidak cerita, kisah bagaimana pemurahnya Sayyidina Ali, menantu Rasulullah SAW, menantu Nabi semua pemurah. Sayyidina Osman pemurah, pak mertua Nabi Abu Bakar pemurah. Dia bagi semua harta dia, 4,000 dinar je ada masa peperangan Tabuk. 4,000 semua dia bagi. Umar bagi separuh. Pak mertua Nabi juga, Osman menantu Nabi, cukup pemurah. Antaranya telaga yang diwakafkan oleh Umar, dia beli daripada Yahudi dengan harga 35,000 dirham perak. 35,000 dirham diwakafkan kepada Islam sampai hari ini.
Dan juga begitu juga Sayyidina Ali karamallahu wajah, kita akan lihat macam mana pemurahnya Sayyidina Ali karamallahu wajah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, perjumpaan kita malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah kepada kami dengan apa yang Engkau ajar kepada kami. Ajarlah kepada kami ya Allah dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua orang ibu bapa kami, ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah. Kerana daripada perut-perutnya yang mulia lahirlah kami, sehingga kami sujud kepadamu pada waktu malam ini. Ampunkanlah dosa ayah kami ya Allah, ayah yang telah membanting tulang empat keratnya membesarkan kami. Ampunkanlah dosa adik-beradik kami, saudara mara kami. Ampunkanlah dosa tok-tok guru kami, ulama-ulama kami, ustaz-ustaz kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak cucu zuriat kami anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang beriman dan bertakwa, anak-anak yang mendirikan solat, anak-anak yang tahu membaca Al-Quran, anak-anak ya Allah yang menutup aurat, anak-anak yang kasih kepadamu dan kami, anak-anak yang boleh memandi, mengkafan, mendirikan solat jenazah untuk kami, anak yang boleh membaca untuk kami ya Allah suratul Ra'du, surah Yasin ketika kami sedang sakratul maut, anak-anak yang tidak bakhil untuk mengirimkan kalungan-kalungan doa kepada kami sekiranya kami berpindah ke alam barzah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau uji kami. Kalau Engkau uji kami, Engkau akan buka kelemahan kami, Engkau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan kami, dan Engkau akan azab kami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.